Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Pada hari ini kita akan pelajari daripada muka surat 61 hingga muka surat 65 buku teks RBT tahun 4. Okey, tentang Islam menghasilkan reka bentuk produk ni. Kita tengok langkah-langkah dia. Ada 4 langkah dia. Yang alatan dan bahan ni kita dah belajar dah pada minggu-minggu yang sebelum ini. PDPR. Okey. Langkah yang pertama ialah mengukur dan menanda. Okay. Macam mana nak mengukur dan menanda ni? Ukur dan tanda ukuran pada bot lekap dengan pembaris keluli. Nampak? Ni pembaris keluli. Yang ni pensel. Jadi bila kita sudah tanda dan ukur dia, ada A, B, C1, C2, D1 dan D2. Nampak? Kita ukur dia dan kita tanda dia. Itu langkah pertama. Kemudian langkah yang kedua, kita potong. Macam mana nak potong? Dia kata, potong bahan yang telah diukur. Ukur dulu, baru potong. Okey. Nampak? Bahagian sisi dilipat. Dilipat bahagian sisi dia. Dia potong menggunakan pisau. Pisau polaras. Dan juga menggunakan pembaris keluli. Kemudian langkah yang ketiga ialah mencantum. Kita tengok mencantum. Dia sapu gam, okay, pada bahagian yang hendak dicantum. Okay, nampak tak? Kemudian dia pun cantumlah menggunakan gam. Okay, pada muka surat 63 pula, membuat kemasan. Jadi kemasan ni dia hias dengan pelekat dan warna untuk mencantikkan produk. Okay, cuba kita tengok. Nampak? M, Y, N. Dia hias. Okay. Dia bubuh gambar teddy bear, gambar panda. Kemudian dia lukis apa semua. Dia lekat. Dia tebuk lubang untuk tambahkan tali. Okey, dia buat tali. Okey. Kemudian last sekali jadilah dia punya kotak pembungkusan. Okey. Nampak? Okey, seterusnya surat 64. Setelah kita siap 4 langkah tadi, akhirnya kita pun buatlah pembentangan produk. Nampak mereka berdiri di depan kelas, mereka pun membentangkan produk mereka di hadapan kelas sana. Okey. Jadi dalam PDPR kita tak buat projek ni, kita buat benda lain. Okey. Jadi mereka bentangkan di depan kelas. Okey, seterusnya. Okey. Ini adalah carta alir apa yang kita pelajari untuk pembungkusan ni, reka bentuk pembungkusan ni. Okey, mula-mula menghubung-kaitkan pembungkusan sedia ada dengan reka bentuk pembungkusan. Kaitkan. Kemudian kita senaraikan ciri pembungkusan ikut kategori produk yang baik. Okey, ciri pembungkusan untuk produk apa? Makanan ke, bukan makanan ke? Kemudian menerangkan kepentingan mereka bentuk produk, mereka bentuk pembungkusan produk. Apa pentingnya? Ada 4 kepentingan. Saya kita tengok balik apa kepentingan dia. Kita ulang kaji balik sekali lagi. Menjanakan idea melalui lakaran bermaklumat. Menjanakan idea, lakar tu. Macam mana kita nak lakarkan. Kemudian huraikan lakaran, mereka bentuk bermaklumat. Ada masalah ke, tak ada masalah kalau tentang lakaran kita tu. Ini semua kita belajar dah ni. Menilai lakaran dan membuat penambahbaikan. Kalau ada masalah apa, kita nak repair kita punya lakaran tu. Okey. Contohnya macam sebelum ni kita nak repair bagi ada tali, bagi ada lubang udara. Contohnya. Kemudian mengira kos bahan, berapa harga dia. Barang-barang ni semua berapa ringgit. Kemudian menghasilkan reka bentuk produk pembungkusan, menghasilkan 4 langkah yang kita baru belajar tadi ni. Dan akhirnya membentangkan produk yang dihasilkan. Okey. Di dalam kelas ataupun di bengkel RBT. Okey. Alatan uji minda. Alatan yang digunakan untuk mengukur dan menanda ialah apa? Okey. Pen, pensel, pembaris keluli, pisau pemotong. Pilih 4 yang ni. Okey. Kalau dengan pen tak boleh. Sebab kita tak boleh padam kalau ada salah pada lakaran kita tu. Pisau pemotong, macam mana nak ukur dengan tanda pakai pisau pemotong? Tak boleh. Jadi jawapannya ialah pensel
dan pembaris keluli. 2 dan 3. 2 dan 3 ni. Okey. Kalau 4 ni awal-awal dah keluar dah yang B dengan D ni. Kalau 4 ni mana boleh nak tanda dan ukur pakai pisau pemotong? Tak boleh. 4 dan B dengan D ada 4. Dua-dua ni dah terkeluar dah awal-awal. Jawapan dia 3 ni. Pembaris keluli mesti ada. Jadi dengan pensel jawapannya C ni. Okey. Kemudian yang seterusnya, apakah kepentingan pembungkusan produk? Ada 4 jawapan dia. Muka surat 58 jawapan dia. Kita tengok muka surat 58. Mana dia muka surat 58? 4 kepentingan. Nampak ni? Yang ni jawapannya. Okey. Tengok, yang ni ialah muka surat 58 ni. 58. Dia kata apa kepentingan dia? Ini kepentingan reka bentuk produk ada 4 ni. Pertama, mengelakkan produk daripada tercemar. Kedua, mengawal keselamatan produk. Ketiga, melindungi mutu dan fizikal produk. Dan yang keempat, menyampaikan maklumat produk. Ini jawapan dia. Kepentingan reka bentuk pembungkusan produk. Semua ni cikgu dah huraikan dalam pelajaran yang sebelum ni. Okey. Okey. Yang ni cikgu dalam Google Form, cikgu dah ringkaskan muka surat 61 jadi kecil ni saja. Muka surat yang seterusnya 62 cikgu cantumkan, dan muka surat 63 pun cikgu dah kecilkan. Jadi satu muka surat semua. Senang dalam Google Form. Kemudian yang tadi ni, okey. Apakah kepentingan pembungkusan produk? Macam tadi muka surat 58 ada 4 jawapan. Jadi inilah jawapannya. Okey. Mengelakkan produk daripada tercemar, mengawal keselamatan produk, menyampaikan maklumat produk, dan seterusnya melindungi mutu dan fizikal produk. Okey, nombor 2 ni. Cikgu dah beritahu tadi muka surat 58 jawapannya. Okey. Nombor 3. Senaraikan 3 ciri pembungkusan pada gambar foto. Ni gambar foto ni. Dia tanya 3 ciri pembungkusan pada gambar foto ni. Cecair mandian azu. Okey. Jadi yang ni dia punya ciri dia mudah disimpan. Pembungkusan ni mudah disimpan, dia kecil saja. Okey. Mesra pengguna, boleh dibawa ke mana-mana, boleh kena ayak apa semua, tak ada masalah, ada penutup, senang nak guna. Dia mesra pengguna. Dan juga kekal kualiti, dia tak terdedah. Okey. Dia tak boleh nak rosak, nak masuk benda-benda bahan-bahan yang boleh mencemarkan, tak ada. Dia kekal kualiti. Okey. Cecair mandian azu. Ni jawapannya. 3 ni jawapannya. Seterusnya nombor 4. Tengok anak panah cikgu ni. Jelaskan kesan yang akan berlaku jika pembungkusan produk dalam keadaan yang tidak baik. Pembungkusan tu tidak baik. Terkoyak ke, ada lubang ke, macam mana ke. Apa akan berlaku? Jawapan dia ialah produk tidak akan bertahan lama dan mudah tercemar. Okey, dia terkoyak sikit. Masuk minyak akan masuk apa, dia tercemar dalam ni. Contohnya. Okey. Okey. Nombor 5. Bandingkan pembungkusan produk makanan dengan pembungkusan produk bukan makanan. Cikgu bandingkan, apa beza dia? Jadi cikgu beri contoh jawapan dia. Pembungkusan produk makanan perlu mengelakkan produk daripada tercemar. Itu makanan tu. Lalu menjejaskan kesihatan. Tidak seperti pembungkusan produk bukan makanan. Okey. Contohnya macam air kotak. Okey, air kotak. Air minuman kotak. Kalau lah dia pembungkusannya tak bagus, dia senang berlubang, dia terdedah, jadi dia senang basi. Okey, air tu. Jadi kalau kita minum, dia dapat menjejaskan kesihatan. Dia tercemar dan mampu menjejaskan kesihatan. Yang tu contoh air minuman, air kotak. Tak semacam bungkusan produk bukan makanan. Contohnya kalau bukan makanan, contohnya pensel warna. Dia ada terkoyak lubang kecil saja. Tak ada masalah, tak masuk angin, dia tak rosak, dia tak tercemar. Yang tu beza dia. Produk daripada pembungkusan makanan dengan pembungkusan produk bukan makanan.
Jadi kamu siapkan nanti, okey, cari jawapan dalam nota buku set di atas. Cari jawapan dia. Mana jawapan dia kat atas ni? Cari jawapan dia. Semua ada kat atas ni jawapan dia. Kemudian masa menjawab tu, cari jawapan. Kemudian kamu pun jawablah semua soalan yang cikgu bagi ni. Nombor 1, nombor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Okey.